fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tonton dan puan, kita digemparkan sebelum ini berkaitan dengan isu RII berkaitan dengan kes hasutan yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Tetapi satu pula kejutan di mana Datuk Seri ataupun Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, menuntut pula RM 100 juta daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, apa yang berlaku? Nah, dalam satu artikel daripada Harapan Daily, Sanusi ulangi, minta RM 100 juta, jamin kemuncup pun tak ditebang. Datuk Seri Muhammad Sanusi mengulangi permintaannya supaya Putrajaya membayar pampasan pengekalan hutang berjumlah RM 100 juta setahun kepada Kerajaan Negeri Kedah. Menurutnya, polemik isu yang berlaku di hutan simpan Ulu Muda akan berakhir jika Kerajaan Persekutuan berbuat demikian sebagai pampasan memelihara kawasan tadahan itu. Bahkan pengurus CPN Kedah berkenaan memberi jaminan tidak akan ada sebatang pokok balak pun ditebang di negeri itu jika peruntukan terbabit diterima, termasuklah kemuncup sekalipun. Ini termasuklah kemuncup sekalipun tidak akan dipotong, kata Sanusi. Walaupun saya makan mendapati habitat bagi rumput dari keluarga POACEAI itu di kawasan terbuka, bukannya di kawasan hutan simpan. Pemimpin PAS yang suka berkaraoke hingga awal pagi itu juga menegaskan peruntukan tersebut sudah dituntut Kedah sejak 4 tahun lalu sebagai ganti kepada kehilangan hasil negeri. DEPA, yaitu mereka tuduh kata kita tebang balak, maka kawasan tadahan air Ulu Muda tercemar. Pembalakan ini Jabatan Perhutanan yang menguatkuasakan peraturan dan undang-undang. Mereka agensi Kerajaan Persekutuan. Prosedur penebangan, had penebangan dan had pengeluaran dikuatkuasakan jabatan berkenaan. Pasal apa dok hentam kerajaan negeri. Jadi untuk menghentikan semua polemik itu, bagi RM 100 juta setahun yang Kedah minta, pokok kemuncup pun kami tak tebang, katanya. Dakwa Sanusi pihaknya sudah menulis surat kepada setiap Perdana Menteri mengenai bayaran khas tersebut. Kawasan tadahan hujan Ulu Muda di Kedah adalah punca Sungai Empangan yang membekalkan 90% bekalan air di Kedah, 80% di Pulau Pinang dan 70% di Perlis untuk pengairan sawah padi, sumber air bersih dan sebagainya. Terdapat 4,2 juta orang yang tinggal di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, sangat bergantung kepada air mentah di Ulu Muda. Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sanusi ulangi minta RM 100 juta, jamin kemuncup pun tak ditebang. Artikel daripada Harapan Daily. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, sebelum ini 5 ahli parlimen bersatu ataupun Perikatan Nasional yang sudah menyatakan sokongan, mengisytiharkan sokongan terhadap kepimpinan Kerajaan Perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang terbaru yaitu Zulkifli, ahli parlimen bersatu yang juga menyatakan sokongan. Nah, terdapat satu lagi maklumat yang membuatkan ramai terkedu, yang membuat ramai meroyan. Selepas satu artikel ini mengesahkan keuangan jadi masalah besar, 10 lagi MP bersatu sokong Anwar. Wow, sebelum ini kita mendengar 8 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan. Tetapi yang kali ini dapatan saya daripada Harapan Daily menyebut selepas keuangan ini menjadi masalah besar, 10 lagi MP bersatu sokong Anwar. Kita juga mendengar sebelum ini beberapa senarai ahli-ahli parlimen daripada pembangkang yang menyokong Kerajaan Perpaduan juga telah menyuarakan perkara yang sama, yaitu berkaitan dengan peruntukan. Dan
Mereka menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan hari ini adalah karena untuk pengundi di kawasan masing-masing. Nah, yang terkini, macam mana 10 lagi MP bersatu ini boleh sokong Anwar dan siapa identiti 10 MP bersatu ini? Artikel daripada Harapan Daily, masalah keuangan menjadi antara penyebab utama 10 lagi ahli parlimen bersatu menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Sokongan terbaru ahli parlimen daripada Parti Sekutu PAS dalam blok PN muncul menjelang pembukaan sidang parlimen 26 Februari. Dalam sidang media, ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin, mendedahkan butiran sokongan berkenaan. Beliau mendakwa 5 ahli parlimen terbabit adalah dari utara, yaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perak, 3 dari pantai timur, yaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, serta 2 lagi dari Selangor dan Melaka. Menurutnya, keputusan itu dibuat ahli parlimen berkenaan kerana amat kecewa dengan parti tidak dihargai dan terjaga. Sehingga hari ini bersatu tiada arah tuju yang jelas, jarang mengajak ahli parlimennya berbincang bagaimana mahu mengekalkan kebajikan kawasan. Nah, bocor lagi lah pendedahan ini yang pasti mengejutkan yang membuat kepimpinan Perikatan Nasional ataupun Bersatu meroyan. Dengan kenyataan dalam artikel ini menyatakan bersatu tiada arah tuju yang jelas, jarang mengajak ahli parlimennya berbincang bagaimana mahu mengekalkan kebajikan kawasan. Adakah dengan ini selepas keuangan ini menjadi masalah, Bersatu tidak membuat apa-apa tindakan seperti yang dinyatakan dalam artikel ini? Adakah dengan ini akan membawa kepada Bersatu untuk hancur, untuk tenggelam? Nah, itu menjadi persoalannya jika tidak diselamatkan secepat mungkin. Keuangan menjadi masalah yang besar. Jika parti tidak ambil perhatian, siapa lagi katanya hari ini? Sebelum ini, 6 wakil rakyat dari Bersatu, termasuk Syed Abu Husin, telah membuat pengumuman menyokong kepimpinan Perdana Menteri Anwar. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkifli Hanafi mengumumkan sokongannya kepada kepimpinan Anwar berkuat kuasa serta-merta. 4 lagi wakil rakyat Bersatu yang berbuat demikian sebelum ini adalah ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim daripada Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, dan ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman. Nah, tuan-tuan dan puan, bagi saya ini pasti satu kejutan ngeri untuk Muhyiddin Yassin. Sekiranya benar, memang Bersatu ini jarang mengadakan perbincangan sesuai dengan kenyataan daripada artikel ini, jarang mengajak ahli parlimen berbincang bagaimana mahu mengekalkan kebajikan. Kononnya Bersatu ini tiada arah yang jelas. Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.